untuk bangunkan sekolah mereka. Baik, tuan-tuan dan puan tengok di sini, perbincangan sering kali dilaksanakan. Ini kita dengan kumpulan-kumpulan yang kecil, kita berdasarkan kepada program-program yang tertentu, dialog prestasi panitia mata pelajaran sentiasa dibugarkan, sentiasa bersama dengan guru-guru untuk sesi perbincangan. Dengan cara ini, guru-guru akan rasa lebih selesa untuk berbincang dengan pemimpin. Mungkin mereka ada idea yang lebih baik untuk sama-sama dibangunkan untuk membangunkan sekolah. Mana ada guru di sekolah yang mahu melihat anak muridnya jatuh, mahu melihat prestasi anak muridnya mendatar. Jadi semua guru-guru bersemangat. Jadi dengan adanya idea daripada guru-guru berdasarkan perbincangan antara pemimpin, sebagai saya macam saya sendiri, perbincangan antara pemimpin saya dengan guru-guru saya, jadi akan dapat meningkatkan kecemerlangan sekolah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan. Jadi selain daripada itu, saya sendiri di Sekolah Kebangsaan Datuk Akbarah, saya mewujudkan suasana persekitaran yang menyokong pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, macam saya bersiaran pada hari ini, di nama studio ni adalah Kemara Studio. Bila kata Kemara Studio ni, saya kena buat dengan bangunkan makmal komputer. Dalam makmal komputer, kos lebih kurang RM20,000. Macam mana duit kita cari, nanti saya cerita. Baik, menaik tarafkan Kemara Future Learning Lab. Di sini dengan kos RM25,000 untuk menyokong pembelajaran abad ke-21. Macam mana saya dapat duit? Contohnya, dalam Kemara Future Learning Lab tu, kenapa kosnya begitu tinggi? Di dalam Kemara Future Learning Lab terdapat Smart TV yang berharga, yang saiznya 75 inci. Harganya ialah RM18,000. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini dapat membantu menyokong pembelajaran abad ke-21. Selain daripada itu, kita tidak tinggal kemahiran insaniah. Kita menaik taraf surau daripada kapasitinya lebih kurang 100 orang. Sekarang ni surau telah dinaik taraf kepada hampir 400 orang. Murid boleh sesekali untuk solat di surau sekolah. Jadi dengan cara ini kita bangunkan semua. Baik, selain pada itu, guru-guru tu yang tidak dilupakan. Saya juga menaik taraf didik guru dengan kos RM28,000, kita letak aircon dan sebagainya. Menaik taraf Glory of Kemara. Ini adalah satu kita panggil Wall Lab Glory of Kemara. Kita pamerkan hasil-hasil kejayaan anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Datuk Akbarah, kejayaan guru-guru sehingga ke peringkat antarabangsa. Selain itu, mewujudkan Kemara Studio yang saya berada sekarang. Kosnya kalau kita letak RM12,000 tu mungkin ada lebih tinggi lagi. Dengan lampunya, dengan kameranya lah. InsyaAllah itu akan menjadi satu batu loncatan untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Kemara Studio ini diuruskan oleh murid Sekolah Kebangsaan Datuk Akbarah. Bukan saja guru, tapi murid di Sekolah Kebangsaan Datuk Akbarah mampu mengendalikan satu program bual bicara yang saya katakan tadi, sembang di pelenggang. Samalah, sesuai lah Cikgu Rauf untuk sekolah rendah ni. Baik, selain daripada itu juga Cik Nizam, tadi saya sebenarnya terkesima tengok suasana dialog prestasi Cik Nizam dan anak buah tadi. Nampak macam dalam suasana santai, dan dia walaupun tanpa bicara, saya nampak macam wujudnya hubungan yang sangat akrab macam keluarga. Bukannya bekerja sebagai kita kata organisasi. Dia dah macam keluarga. Saya yakin, maksudnya bagaimana sebenarnya Cik Nizam ni berjaya menjadikan seluruh warga kerja, tadi kata murid yang mengendalikan studio. Bagaimana betul. Sebenarnya apa rahsianya yang boleh jadi hubungan tu begitu akrab, dah macam hubungan keluarga ni. Kongsi juga dengan kami. Terima kasih Cikgu Rauf. Sebenarnya macam ni, kalau kita sembang saja santai-santai kan, di Sekolah Kebangsaan Datuk Akbarah, hubungan guru-guru adalah seperti sebuah keluarga, yang mana guru-guru tahu peranan masing-masing untuk dimainkan dalam beberapa bidang. Contohnya kita ada pasukan
video, kita ada pasukan. Setiap pasukan ini memainkan peranan mereka masing-masing. Selain daripada itu, guru-guru sekolah kebangsaan Datuk Wan Kemara juga mampu mengendalikan program-program mereka sendiri. Macam contohnya, saya sebagai ketua, saya bagi ruang dan peluang kepada guru. Jika cikgu ada idea nak bangunkan apa-apa, contohnya hari ini saya bersama dengan Cikgu Muhammad bin Hashim. Cikgu Muhammad kata, cikgu saya nak buat Kemara Future Learning Lab, Kemara Studio. Jadi saya akan bagi galakan, insya-Allah. Pada saya kata kat Cikgu Muhammad, duit Cikgu Muhammad jangan risau, saya akan cari duit. Cikgu Muhammad uruskan sahaja. Jadi bila dengan macam tu, saya lebih mesra dengan guru-guru. Di sekolah kebangsaan Datuk Wan Kemara juga guru-guru sentiasa seronok datang ke sekolah untuk bekerja. Jadi pembinaan keseronokan bekerja di sekolah ini sangat penting. Yang mana bila seronok datang ke sekolah, kita wujud sebagai sebuah keluarga macam Cikgu Rauf kata tadi. Jadi bila seronok datang sekolah, cikgu berbual, bersembang, mengajar anak-anak seperti anak sendiri, rakan-rakan seperti saudara sendiri. Jadi kita akan rasa seronok bekerja dan kita rasa seronok datang sekolah. Jadi hubungan itu akan menjadi lebih akrab. Baik, Cikgu Rauf saya teruskan. Jadi dengan adanya program-program yang macam ni, saya di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara juga menganjurkan LDP, pembudayaan pengajaran berasaskan PAK 21. Di sini juga guru-guru Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara mengendalikan sendiri. Kita jarang-jarang jemput orang luar, kecuali nanti rakan-rakan akan tengok kita jemput orang luar yang memang pakar. Contohnya macam Cikgu Aman daripada SMK Jenjarum, kita jemput datang ke sekolah untuk bantu kita. Cikgu Fadli daripada Johor, kita jemput untuk bantu kita dalam beberapa bidang. Baik, contoh di sini kita tengok, kita buat bengkel digital classroom, kita jemput Cikgu Aman. Yang ni kita jemput penceramah luar. Ada juga cikgu-cikgu Datuk SK Datuk Wan Kemara ini buat sendiri. Saya bagi galakkan kepada guru-guru untuk bangunkan sendiri. Mana-mana guru yang agak mahir, kita bagi ruang dan peluang. Akhirnya guru-guru akan lebih mantap dan lebih berupaya untuk dalam satu-satu bidang untuk mengendalikan kursus. Baik. Selain daripada itu juga, PLC, penggunaan telefon pintar dalam PDPC, kita uruskan. Bila cikgu mengajar, kita guru-guru lain masuk, macam mana mengajar, macam mana menggunakan telefon pintar dalam PDPC. Ini semua kita minta guru-guru yang kendalikan sendiri pengajaran dan pembelajaran ini dan kursus-kursus ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selain pada itu juga, sebagai pemimpin untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah, sekolah perlu mempunyai harapan yang tinggi terhadap murid. Contohnya, di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara memberikan ruang dan peluang kepada murid untuk meneroka sumber pembelajaran yang menarik minat mereka. Contohnya, kita tak nafikan di sebuah-sebuah sekolah dalam kelas ada murid-murid yang agak tercicir dalam pembelajaran. Tapi kita cari di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, kita sentiasa mengkaji apa minat murid-murid yang tercicir dalam pembelajaran ni. Minat mereka macam mana? Contohnya, mereka kurang berminat dan muzik, mereka kurang mahir dalam pengendalian muzik-muzik yang moden. Kita panggil, kita buat muzik-muzik, alat-alat muzik yang tradisional. Contohnya gendang pribumi dan sebagainya. Itu kita wujudkan di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Agar ruang dan peluang kepada murid ini kita bangunkan secara holistik. Selain daripada itu juga, di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, guru-guru melatih murid mengendalikan setiap program yang dijalankan di sekolah. Kalau rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan datang ke Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, pengurusan kehadiran, pelawat, apa semua diuruskan oleh murid. Cuma guru yang membimbing mereka dan kemudian guru memerhati saja. Kalau tengok di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara diuruskan oleh pemimpin-pemimpin kecil. Mereka akan uruskan daripada A to Z kepada pelawat-pelawat yang datang ke Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Selain daripada itu juga, kita ada Kemara TV dan murid-murid juga akan menjadi wartawan kepada pelawat-pelawat yang datang, insya-Allah. Encik Nizam. Ya. Encik Nizam, Encik Nizam punya perkongsian ni menyebabkan kami ni
tertanya-tanya sebenarnya bagaimana di permulaan Encik Nizam ni memberi kepercayaan sepenuhnya kepada murid-murid, sedangkan Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara Changlun di utara jauh, dan dia sekolah kebangsaan, murid-murid sekolah rendah, dan biasanya kita ni nak lepaskan kepercayaan kepada murid-murid ni ialah satu benda yang besar. Jadi bagaimana sebenarnya Cik Nizam memberi kepercayaan dan peluang kepada murid-murid Cik Nizam ni? Okey, terima kasih banyak Cikgu Rauf. Saya rasa sebab lawatan penandarasan banyak berlaku di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, soalan yang selalu ditanya macam itulah, bagaimana kita bagi peluang kepada murid. Di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara contohnya lah, pada waktu senggang murid kita ada audition. Murid-murid ni kita macam contohnya kita letak satu macam kita sembang di Pelenggak ni, kita letak kerusi, murid yang mengendalikan, kita bagi macam kalau di negeri Kedah sembang di Pelenggak ni macam sembang-sembang santai lah Cikgu Rauf, para penonton sekalian, sembang-sembang santai. Bila sembang santai tu kita bina confidence level murid. Contohnya kita latih murid tahun 6, kita latih murid tahun 5, kita buat sentiasa sebulan sekali. Guru-guru yang melatih pemimpin kecil ni, mereka akan buat yang mana murid-murid ni akan melatih mereka bercakap, akan melatih. Kita adalah program-program yang kita buat dengan murid-murid ni agar mereka kita bina confidence level mereka. Dengan cara ini mereka akan sentiasa rasa tertanya-tanya. Ada juga murid yang tanya untuk makluman tuan-tuan dan puan, cikgu, kalau kita tahu ni tak ada pelawat kan macam tahun 2020. Jadi mereka seronok untuk bersama dengan pelawat-pelawat ini untuk mereka cerita tentang sekolah mereka. Okey, contoh satu lagi, macam Cikgu Rauf cerita tadi, di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, saya sebagai guru, kita bina proud, bina kebanggaan terhadap sekolah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku pendidikan di Finland sendiri pun, di sana sekolah membina kebanggaan terhadap murid, membina murid bangga terhadap sekolah, guru bangga terhadap sekolah. Bila murid bangga terhadap sekolah, guru bangga terhadap sekolah, jadi sekolah akan membangun dengan mengikut acuan dan hala tuju yang ditetapkan. Okey, contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, walaupun bunga itu berkembang, bunga melur itu berkembang, tidak ada seorang pun yang murid memetik. Mereka pergi duduk, mereka tengok, mereka duduk, mereka tengok saja bunga itu, membelai bunga itu, tapi tidak ada seorang pun yang memetik. Kerana apa? Kerana mereka bangga. Mereka kalau mereka petik bunga itu, mereka rasa sekolah ni dia tak cantik. Contoh macam tu. Jadi ini kita bina. Macam mana kita bina? Nanti saya akan share benda-benda ni dalam di akhir penghujung rancangan nanti, penghujung buat bicara kita nanti, penghujung webinar ni, saya akan cerita bagaimana kita share benda-benda ni, kita buat benda-benda ni. Boleh macam tu Cikgu Rauf? Boleh. Okay. Memang sangat-sangat saya walaupun baru di pertengahan, saya nak angkat dua jari saya ni kepada Encik Nizam dan juga warga SK Wan Kemara. Saya Okey, silakan teruskan. Untuk makluman Cikgu Rauf juga, bukan saja cikgu bangga dengan sekolah, saya berbangga dengan cikgu saya di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara ini, kerana mereka sekolah ini berjaya berada di sampai tahap sekarang. Contoh macam tahun lepas kami menang pingat perak di peringkat antarabangsa di Korea Selatan dalam bidang reka cipta. Okey, kita teruskan. Okey, contohnya wujudan Kemara TV. Bila kita bina perak, kita bina kebanggaan, murid tanpa segan silu. Kalau tuan-tuan dan puan tengok keadaan di situ, Kemara TV, murid pergi interview, murid pergi temu Rama dan tengok sembang di Pelenggak, green screen. Jika ada pelawat datang, secara spontan murid akan tanya, layaknya seperti wartawan. Macam tu di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Bukan itu saja, bukan mereka tangkap ambil video atau semua. Selepas pelawat itu pulang, video-video itu disunting sendiri oleh murid-murid. Dengan pimpinan, dengan kemahiran yang dibangunkan oleh Cikgu Muhammad bin Hashim yang saya kata cerita pada awal tadi ni, murid-murid berjaya menyunting sendiri video-video untuk diberikan kepada pelawat.
Itu sangat interesting, sangat bagus murid-murid sekolah kebangsaan Datuk Akbarah. Bukan tahun 5 tahun nak, murid tahun 3 tahun 4 mampu. Bagaimana kami buat? Di akhir nanti saya akan cerita pula macam mana kami buat di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah. Baik. Kemudian selain daripada itu, di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah kami mewujudkan sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang mantap. YMO kita bangunkan murid secara holistik, kita bangunkan kemenjadian murid, kita bangunkan co-curriculum. Jadi pembelajaran kita tidak abaikan, menggalakkan pengenerokaan pembelajaran terkini melalui digital classroom. Macam-macam di sekolah kebangsaan Datuk Kemara. Dalam kelas pun kita letak smart TV, bukan saja di Kemara Future Learning Lab, dalam kelas pun kita letak smart TV. Kemudian pemantauan PDPC guru secara sistematik menggunakan SKPMG2. Jadi dengan ini guru-guru akan sentiasa kompeten dengan tugas mereka. Kemudian penyediaan bahan sumber pengajaran yang relevan dengan keadaan semasa. Contohnya penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkini, penggunaan bahan-bahan pengajaran yang terkini. Kita sentiasa berikan kepada guru-guru. Contoh macam di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah. Pada masa pandemik baru-baru ni yang murid-murid tidak dapat datang ke sekolah, guru-guru sendiri mengeluarkan duit sebanyak collect duit seorang RM50. Cikgu-cikgu di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah, cikgunya 90 orang, 90 darab dengan RM50 jadi RM4,500. Duit tu dah ada. Kemudian kita cari sponsor kepada pihak-pihak luar. Kita dapat memberikan 30 unit tablet kepada murid-murid di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah yang kurang mampu. Jadi dengan cara ini murid-murid akan rasa lebih seronok dan dapat belajar dengan lebih cemerlang. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kita jalankan project based learning, Skype in the classroom. Bila kita sebut tentang Skype in the classroom ni, contohnya setiap hari Rabu merupakan hari Skype di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah. Sebelum pandemik itulah. Jadi sekarang ni bila pandemik ni kita tak dapat jalankan benda-benda ni. InsyaAllah selepas ini jika pembelajaran kembali seperti normal, seperti biasa, kita akan jalankan Skype in the classroom. Setiap minggu hari Rabu kita akan jalankan Skype in the classroom bersama dengan negara-negara luar, pelajar-pelajar luar, agar benda-benda ini, perkara-perkara ini kita dapat bangunkan murid-murid kita dengan pendedahan kepada dunia luar. Okey. Kemudian sebagai pemimpin juga, kita balik pada cerita sebagai pemimpin. Pemimpin harus menumpukan kepada isu-isu strategik di sekolah. Contohnya apa yang didasari oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya kemenjadian murid. Dalam buku Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita nak dalam buku itu menceritakan bagaimana nak membangunkan kemenjadian murid. PBD dan PBS. Bagaimana pembangunan sumber manusia di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah sentiasa dibugarkan, dibangunkan mengikut perkara-perkara yang terkini lah. Penggunaan teknologi dalam pengurusan macam di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah, pengurusan semua kebanyakan menggunakan teknologi itu sendiri. Dan kemudian yang akhir sekali paling penting ialah komunikasi yang berkesan. Sebagai pemimpin kita perlu berkomunikasi secara berkesan dengan guru-guru. Why not? Jika ada satu-satu masalah, kita panggil, kita bincang bersama-sama dengan guru, bukan sekadar bercakap dalam mesyuarat, bercakap dalam forum-forum sahaja. Jadi kita panggil, kita sentiasa berbincang. Bila ada komunikasi yang berkesan, macam Cikgu Rauf kata tadilah, jadi guru-guru akan rasa seronok, murid akan rasa seronok, dan kita akan wujud sebagai sebuah keluarga besar di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah yang muridnya 1,300 orang, gurunya seramai 92 orang dan 10 orang kaki tangan bukan guru. Jadi dengan cara ini kita tumpukan pada isu-isu strategik ini, sekolah akan membangun dengan lebih cemerlang. Okey, kita teruskan. Contoh macam inilah pembangunan sumber manusia. Contoh saya hujung tahun mesyuarat guru seramai 92 orang, selalu duduk mesyuarat di sekolah saja. Sekali-sekala kita bawa cikgu-cikgu mesyuarat di hotel. Kemudian pembangunan sumber manusia menggalakkan guru mengikuti seminar bengkel. Contohnya di sekolah kebangsaan Datuk Akbarah. Ini saya nak cerita sikit. Guru yang akan mengikuti seminar bengkel, dia daftar. YMO daftar sendiri nak pergi kursus-kursus, conference di KL kah, contohnya di tempat-tempat lain. Yuran kursus tu saya tanggung. Saya kata guru besar tanggung, bukan kata
guru keluarkan sendiri duit. Yang penting saya nak cikgu-cikgu saya belajar bagaimana dengan adanya ilmu tu, cikgu yang dah belajar, dah beri kursus, dengan conference dia masuk, bila dia balik ke sekolah, sudah tentunya ilmu itu dia guna untuk anak-anak didik. Wah, emang duit itu dikeluarkan oleh saya, walaupun dia ada ilmu, tapi dia bangunkan untuk anak-anak didik di sekolah kebangsaan Datuk Akmara. Jadi dengan cara ini, cikgu-cikgu akan sentiasa ada ilmu, dan mereka juga yang pergi kursus ni akan share bersama rakan-rakan. Jadi kita akan dapat impaknya di situ. Murid untung, guru untung, sekolah lagi untunglah, sesuai dengan saranan Kementerian Pendidikan. Bila kata murid berkualiti, guru berkualiti, sekolah akan menjadi lebih berkualiti. Okey Cikgu Rauf, boleh? Saya rasalah bila saya meletakkan situasi saya sebagai guru lah. Bila kita mempunyai guru besar pentadbir yang mengambil sikap dan pendekatan sebagai bukan sahaja memainkan peranan sebagai pentadbir, bahkan juga dalam keluarga besar tadi sebagai bapa yang bukan mengarah tetapi membimbing dan bersama-sama. Itu merupakan saya rasa rahsia besar SK Datuk Wan Kemara ini berada di keadaan sekarang. Saya rasa ya, betul-betul Cikgu Rauf. Sebenarnya memang itu caranya, sebab saya menganggap diri saya bukan sebagai bos, saya sebagai leader, ketua untuk semua rakan-rakan guru saya. Jadi dengan sahabat-sahabat guru, dengan rakan-rakan guru di sekolah kebangsaan Datuk Akmara ni, kami membangun secara bersama-sama. Bukan sahaja, saya tak kata kejayaan itu datang daripada saya. Kejayaan itu akan datang setelah, macam contoh Cikgu Rauf baca tadilah, kejayaan saya itu setelah kita bangunkan semua ni. Kalau tak datang, tak apa, itu tugasan kita, tanggungjawab kita. Okey, contoh kita tengok di Menteri Kemanjadian Murid dibangunkan secara holistik dalam pelbagai bidang kebolehan murid. Kita tahu murid-murid kita di sekolah ni memang akan ada pelbagai kebolehan, aras Cikgu Rauf. Jadi dengan cara itu kita didik, kita bimbing, kita cari kekuatan murid. Bukan saja kekuatan guru, kita cari kekuatan murid. Apa yang mereka boleh. Jadi dengan cari kekuatan murid ni, insya-Allah kita akan dapat bangunkan dalam semua kemenjadian murid. Kita akan dapat bangunkan dalam semua acara. Contoh saya nak share satu lagi Cikgu Rauf, macam kata di sekolah kebangsaan Datuk Akmara, kami ada satu program yang dipanggil program 5 minit. Program 5 minit tak panjang, 5 minit. Contoh bila guru masuk dalam kelas, cikgu gunakan masa 5 minit untuk ceritakan perkara-perkara yang baik tentang sekolah, ceritakan nilai-nilai kepada murid. Jadi dengan program 5 minit ini, kita dapat bangunkan sikap murid, kita dapat bangunkan nilai dalam diri murid. Jadi sebab itulah saya kata tadi, contohnya macam pokok bunga sekalipun, kalau dia kembang sampai layu tidak ada orang petik. Pasal apa? Kita dah bangunkan proud, kita dah bangunkan nilai, kita dah bangunkan segala yang positif dalam diri murid. Jadi murid akan rasa seronok dengan sekolah. Jadi mereka akan buat perkara-perkara yang lebih baik, mereka sayang kepada sekolah mereka. Sebab itu berkait juga dengan kemenjadian murid. Dan guru-guru di sekolah kebangsaan Datuk Akmara juga, termasuk saya sendirilah, kami sentiasa meneroka bidang-bidang baru. Contohnya dalam masa terdekat, WAEMO baru bulan 3, baru 2 minggu bersekolah, kami telah menyertai 3 pertandingan di peringkat antarabangsa. Yang pertama di Shanghai, yang kedua di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sendiri, pertandingan inovasi peringkat antarabangsa, dan peringkat kebangsaan dah ada 2. Maksud kata dah ada 5 peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebab itulah bila kata kemenjadian murid ini dibangunkan, guru-guru akan rasa seronok untuk bangunkan kemenjadian murid. Bukan kata seorang 2 guru. Jadi di sekolah kebangsaan Datuk Akmara ni ada tim masing-masing, ada pasukan masing-masing, pasukan inovasi, pasukan Kemara TV, pasukan pembelajaran dan sebagainya. Bila mereka bergabung, barulah nak meletup je Rauf. Okey, kita teruskan. Jadi bila kita balik pada kepimpinan, selalunya pemimpin menetapkan hala tuju dari sekolah biasa-biasa ke sekolah luar biasa. Kemudian
mempengaruhi, mengamalkan budaya kerja kelas pertama. Jadi dengan itu pembelajaran murid akan meningkat. Bagaimana saya kata di sekolah-sekolah yang biasa-biasa ke sekolah luar biasa. Contohnya di sekolah kebangsaan Datuk Akmara. Nun jauh di utara Semenanjung, sekolah luar bandar. Bagaimana sekolah kami boleh membangun dengan begitu cemerlang. Jadi dengan hasil garapan daripada warga guru, jika warga guru membangun secara holistik, membangun secara cemerlang, sekolah akan menjadi lebih cemerlang. Jadi guru-guru juga mengamalkan budaya kerja kelas pertama, sentiasa membantu antara rakan-rakan. Jadi dengan cara ini sekolah akan menjadi lebih cemerlang. Okey. Kepimpinan juga, bila kita balik pada kepimpinan juga fleksibel dan tangkas berfikir secara strategik, menggalakkan kejelasan, memberikan inspirasi kepada visi dan memberikan arahan. Ini kepemimpinan. Bila pemimpin, dia mesti tangkas berfikir untuk cari idea, bugarkan kecemerlangan sekolah. Selain daripada itu, ruang dan peluang tak selalu datang. Ini selalu dibangunkan di sekolah kebangsaan Datuk Akmara. Rebut peluang tersebut jika sampai kepada organisasi yang kita pimpin. Contohnya, baru-baru ini kalau Cikgu Rauf tengok dalam video sekolah kebangsaan Datuk Akmara, kami dapatkan sebuah bas yang kita panggil sebuah bas yang dilupus oleh pihak UUM, Universiti Utara Malaysia, yang banyak membantu kita. Bas lupus UUM ni, kalau ikutnya bas itu kita nak buat apa? Hanya bas kosong, Cikgu Rauf. Para penonton sekalian. Jadi di sekolah kebangsaan Datuk Akmara kita nampak peluang bas itu. Kalau tengok di Kelebang, Melaka, kalau kat negeri Cikgu Suhana tadi, di Kelebang, Melaka, bas itu digunakan sebagai restoran. Tapi di sekolah kebangsaan Datuk Akmara, kita bawa bas itu datang ke sekolah, kita towing, bawa ke sekolah. Kita nak guna untuk apa? Itu kita idea. Kita nak jadikan. Selepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke sekolah kebangsaan Datuk Akmara, tengok bas dijadikan sebagai Kemara STEM Lab. Akan jadi sebuah pusat STEM di sekolah kebangsaan Datuk Akmara. Itu kita kata ruang dan peluang tak selalu datang. Jadi bila datang, kita ambil. Ada orang tawarkan, kita ambil. Okey, kemudian sebagai pemimpin juga kita perlu cari kekuatan staf kita. Jangan cari kelemahan, cari kekuatan. Di sekolah kebangsaan Datuk Akmara, setiap guru dan di seluruh Malaysia, setiap guru ada kekuatan masing-masing. Dengan kekuatan inilah gunakan untuk membangunkan sekolah, untuk membangunkan kompetensi guru-guru itu sendiri. Jadi kita guna secara maksimal. Jadi guru sentiasa bersedia untuk berkhidmat jika kena dengan minat, jika kena dengan cara suruh dia tu. Okey. Selain pada itu, yang terakhir Cikgu Rauf tanya tadi ni, apa yang saya buat? Belian jiwa staf perlu diamalkan apabila sampai masanya. Sampai masa, perlulah cikgu-cikgu ni perlu dihargai. Kita hargailah. Contoh macam Hari Guru. Hari Guru di sekolah kebangsaan Datuk Akmara disambut 3 hari 3 malam. Bukan kata kita tinggalkan pembelajaran tak, tapi ada caranya. 3 hari 3 malam itu ada caranya sendiri. Contohnya lah. Jadi kita beli jiwa cikgu, bagi cikgu seronok. Bukan saja cikgu, staf pun kita perlu beli jiwa mereka. Okey. Kepimpinan juga, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kemahiran kerja berpasukan yang kuat, upayaan membina dan menyelaraskan pasukan untuk berdaya saing, untuk memacu hasil mempengaruhi orang lain, untuk menjaga orang yang berkaitan terlibat. Jadi sebagai pemimpin, saya perlu mencari keupayaan dan menyelaraskan keupayaan guru-guru ini untuk bergerak dalam satu pasukan. Bila bergerak dalam satu pasukan, barulah sekolah itu akan lebih cemerlang. Kalau ada 90 orang tapi bergerak secara bersendirian, kita takkan berjaya. Tapi kalau ada 10 orang, bergerak secara satu pasukan, kita dapat mengatasi yang 90 orang tu. Kemudian, sebagai pemimpin juga, kita perlu mahir memacu inovasi dalam peningkatan berterusan dengan menggalakkan toleransi dalam memanfaatkan kejayaan organisasi yang dipimpin. Perlu ada tolak ansur. Ada ketikanya kita perlu ada give and take. Sebagai pemimpin, itu yang saya amalkan di sekolah kebangsaan Datuk Akmara. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ni
Contoh ni satu, saya nak kongsi di Sekolah Kebangsaan Datuk Akbarah. Saya sangat menghargai para wartawan di Sinar Harian, di Berita Harian, di Bernama. Sebab KPI SK Datuk Wan Kemara sebulan sekali keluar dalam surat khabar. Kenapa? Bila nak keluar dalam surat khabar, kita kena bina satu benda, sesuatu program, sesuatu aktiviti yang sangat menarik, agar perkara-perkara ini dapat menarik minat untuk pembaca untuk baca. Kenapa kita keluarkan dalam akhbar? Kenapa kita ada Kemara TV, kita ada channel TV kita sendiri? Ini bukan untuk diceritakan pada pihak luar, tetapi keratan-keratan akhbar masuk dalam akhbar, keluar dalam Kemara TV untuk kita dedahkan bagaimana Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara dan untuk menjadi inspirasi kepada pihak lain untuk promosi sekolah kita agar orang tahu siapa SK Datuk Wan Kemara, bagaimana SK Datuk Wan Kemara membangun. Okey, ini contoh 2019, kejayaan-kejayaan daripada 2017 saya berada di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, 2018 dan 2019 kejayaan-kejayaan yang terdapat di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Baik, bukan time to say goodbye lagi. Cikgu Rauf, kau ada nak tanya apa-apa? Ya, begini sekarang ni, Cikgu Nizam, dia tak ada pertanyaan lain dah. Sekarang ni komen yang kita terima, pertanyaan yang kita terima ialah bila SK Datuk Wan Kemara nak benarkan kami ke sana. Okey, sebelum benarkan, saya di tangan duduk belakang ni. Ni duduk pegang buku ni. Sebenarnya di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, kami telah sekolah sendiri keluarkan sebuah buku yang bertajuk Transformasi di Kemara Menggapai Bintang. Ini adalah hasil tulisan guru-guru Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara. Apa yang terkandung dalam buku ni? Sangat bagus. Tak ada di pasaran, bukan kata promosi, tak. Cuma nak cerita apa yang terkandung dalam buku Transformasi di Kemara Menggapai Bintang ni. Okey, dalam ini mengandungi 17 best practices Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, bagaimana way to go. Kita bergerak dalam satu perkara bagaimana kita bermula zero to hero. Untuk cemerlang, kita bangunkan daripada ini, akhirnya sampai di destinasi yang kita nak tuju. Kita tak cerita kejayaan, kita cerita bagaimana kita nak berjaya, bagaimana kita membangun untuk berjaya, Cikgu Rauf. Jadi kalau kata habis pandemik ni, Cikgu Rauf kata nak datang ke Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, dialu-alukan bila-bila masa. Boleh macam tu, Cikgu Rauf? Boleh, insya-Allah. Menarik, sangat-sangat menarik perkongsian daripada Encik Muhammad Nizam Saidin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara Changlun. Saya sebagai cikgu matematik, saya nak tunjuklah sikit. Kita mungkin berada pada nombor satu. Tetapi nombor satu ini akan lebih bermakna apabila digandingkan dengan sifar. Satu ini sudah menjadi 10. Nilainya lebih besar. Itulah saya ibaratkan kebersamaan, ketumbukan bersatu bersamanya warga-warga sekolah, bukan sahaja guru-guru tetapi bersama dengan murid, didukung oleh barisan pentadbir yang hebat, dan juga tadi sempat Cik Nizam maklumkan, kongsikan kepada kita bagaimana kerjasamanya dengan para media, wartawan, pihak luar, komuniti luar, bersama-sama membangunkan, menjayakan, memastikan Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara Changlun ini sentiasa berada di puncak kecemerlangan. Terima kasih banyak Cik Muhammad Nizam atas perkongsian itu tadi. Saya juga terima kasih banyak-banyak. Nak rakamkan terima kasih juga kepada pihak JPN Wilayah Persatuan Kuala Lumpur atas jemputan hari ini untuk berkongsi, sebenarnya bukan untuk cerita kehebatan, tapi sebenarnya untuk berkongsi apa yang kita bangunkan di sekolah. Jika sekiranya tuan-tuan dan puan ingin maklum lebih lanjut, datanglah ke Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, kita alu-alukan. Dah dekat dengan sempadan Thailand. Nanti sempadan buka boleh masuk.
Okey Cik Rauf, terima kasih InsyaAllah, banyak-banyak. insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Encik Muhammad Nizam Said. InsyaAllah. Okey, baik. Para sekalian, satu perkongsian yang saya rasa sangat padat, sangat mantap, yang memberikan inspirasi bukan sahaja kepada kita seorang guru, juga kepada saya yakin dan percaya jika ada barisan pentadbir yang bersama-sama pada hari ini akan semuanya termotivasi dengan perkongsian daripada Encik Maniz. Baik, saya serahkan kembali kita punya webinar kepada moderator kita yang utama, iaitu Cikgu Faiza. Mana Cikgu Faiza? Okey, Encik Rauf. Okey. Terima kasih Cikgu Rauf. Cikgu Faiza. Persilakan Cikgu Faiza. Okey. Terima kasih Cikgu Rauf dan Cik Nizam. Alhamdulillah selesai sudah ketiga-tiga slot perkongsian webinar kita pada petang ini. Macam yang saya cakap di awal webinar, penceramah-penceramah ketiga-tiga adalah penceramah yang sangat hebat. Okey, bagi penonton, kehadiran link sebenarnya telah dikongsikan di bahagian komen, dan sekarang ni saya akan paparkan juga QR code bagi yang tidak berkesempatan untuk tekan link di ruangan komen sebentar tadi. So ini adalah QR code bagi kehadiran webinar kita pada petang ini. So diharap semua tuan dan puan-puan boleh mengisi. QR code ini adalah Google Form, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, nanti pegawai dari unit sains dan matematik akan mengisi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan menjana sijil pada hari ini. Para penonton, sekali lagi saya ingatkan juga untuk like page Dunia STEM KL di laman Facebook untuk mengikuti semua info-info dan aktiviti terkini unit sains dan matematik. Seperti yang dikongsikan oleh ketiga-tiga penceramah yang sangat-sangat hebat ni, walaupun slot yang dikongsikan adalah berbeza, tapi sebenarnya dia adalah berkait rapat antara satu sama lain, di mana kalau kita ingin menghasilkan murid yang cemerlang, guru-guru perlu sentiasa kreatif dan proaktif. Dan selain itu, macam yang Cikgu Nizam tadi, peranan pentadbir sebenarnya amatlah diperlukan untuk memastikan kecemerlangan yang berterusan dapat dijalankan, tapi dalam masa yang sama seperti Dr. Khairul kongsikan, kita tidak boleh mengabaikan kumpulan murid yang berkeperluan khas dalam arena pendidikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ketiga penceramah yang sangat hebat, iaitu Puan Suhana, Encik Nizam dan Dr. Khairul. Saya sangat kagum dengan ketiga-tiga penceramah kita pada hari ini, dan terima kasih sekali lagi di atas kesudian berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu masing-masing. Tak lupa juga kepada rakan moderator saya yang sangat ceria, Cikgu Rahmat, Cik Insari dan Cikgu Rauf yang membantu saya sepanjang webinar ini. Dan terima kasih kepada rakan di sebalik tabir webinar hari ini, iaitu tim unit sains dan matematik JPWP Kuala Lumpur. Akhir kata, tidak ada keraguan bahawa kreativiti adalah sumber manusia yang paling penting. Tanpa kreativiti, tidak akan ada kemajuan dan kita akan mengulangi corak yang sama. Terima kasih kepada semua penonton yang menonton sehingga ke akhir webinar. Dan saya akhiri perkongsian webinar petang ini dengan satu klip video khas dari unit sains dan matematik JPWP Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Bye.